Selamat sejahtera. Saya Ti Ming Yue, berumur 19 tahun. Saya berasal dari Batang Kali, Selangor. Saya merupakan anak bongsu dan mempunyai 4 orang adik-beradik. Saya telah menamatkan pengajian menengah saya di SMK Bandar Baru Batang Kali dengan memperoleh 10A dalam SPM 2021. Selepas itu, saya menyambung pengajian di Kolej Matrikulasi Kedah. Saya mendapat PNGK 4.0 dalam jurusan Sains Hayat. Saya ingin memilih kursus Sarjana Muda Farmasi Kebujian dengan tempoh pengajian 4 tahun yang ditawarkan oleh Universiti Sains Malaysia, USM. Sebab utama saya memilih kursus tersebut ialah saya mempunyai minat yang tinggi dalam penggunaan dadah atau ubat-ubatan dalam kehidupan harian dan tindak balasnya terhadap tubuh badan manusia. Selain itu, saya ingin menuntut ilmu yang lebih mendalam dalam subjek biologi dan subjek kimia. Antara isi kandungan yang perlu saya pelajari dalam kursus farmasi ialah mekanisme tindak balas dadah, farmakologi dan mikrobiologi. Dengan itu, saya dapat menggunakan ilmu tersebut dalam pembezaan jenis dadah dan penghasilan ubat. Hal ini membolehkan saya menjadi seorang ahli farmasi yang bertauliah. Saya ingin melanjutkan pelajaran di USM kerana USM merupakan sebuah universiti apex yang ditubuhkan untuk menjadi universiti rujukan kepada universiti lain. Selain itu, USM terkenal dengan bidang farmasi dan mempunyai ranking pertama dalam Malaysia, kedua dalam Asia Tenggara dan ke-17 dalam Asia. Saya fasih dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Selain itu, saya merupakan seorang yang bertanggungjawab, rajin dan komited dalam melaksanakan tugas. Saya merupakan penolong pengurusi pengawas pusat sumber di sekolah menengah. Saya turut melibatkan diri dalam STEM Online Challenge peringkat kebangsaan, menunjukkan saya berminat dan mempunyai bakat dalam bidang sains. Saya suka membantu orang dan mempunyai sifat empati, tabah dan sentiasa sabar semasa berkomunikasi dengan orang lain. Malahan, saya mempunyai ilmu pertolongan cemas yang asas kerana saya merupakan ahli aktif Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia semasa di sekolah menengah. Selepas bergraduasi, saya akan melengkapkan 1 tahun perkhidmatan wajib di hospital yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Seterusnya, saya berhasrat untuk menjadi seorang pakar farmakologi dan turut bekerja sebagai ahli farmasi komuniti untuk membantu lebih banyak pesakit untuk memperolehi jenis dan dos ubat yang paling sesuai untuk mereka. Selamat sejahtera. Kami dari kelas H5T1 ingin membincangkan impak pendatang asing tanpa izin kepada rakyat Malaysia. Isu pendatang asing sering dibangkitkan dalam sektor pemburuan di Malaysia. Kebanjiran pendatang asing yang bekerja sebagai buruh di Malaysia telah menggugat hak warga negara Malaysia seperti penggunaan kenderaan awam yang disubsidi oleh kerajaan. Malahan, terdapat banyak pendatang asing telah memasuki Malaysia tanpa keizinan pihak Malaysia. Mereka digelar sebagai pendatang asing tanpa izin, PATI. Menurut laman sesawang data.government.my, jumlah tangkapan PATI Jabatan Immigration Malaysia pada tahun 2022 adalah 22,671 orang. 12,642 orang pada tahun 2021 dan 16,500 orang setakat bulan September 2022. Data sebenar parti di Malaysia dipercayai jauh lebih tinggi daripada data yang diumumkan. Dari segi ekonomi, kemasukan pendatang asing menyebabkan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan tersekat. Hal ini kerana kos untuk menggaji pekerja asing adalah lebih murah berbanding pekerja tempatan. Implikasi ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi
tempatan di mana golongan muda atau pekerja separuh mahir di negara ditindas hanya disebabkan syarikat-syarikat lebih gemar menggunakan pekerja asing berbanding pekerja tempatan. Namun begitu, impak dari segi sosial, pelbagai penyakit berbahaya juga akan merebak dengan meluas. Buruh asing yang sah akan dikenakan pemeriksaan kesihatan. Sebaliknya, parti tidak berbuat demikian. Banyak antara mereka berasal dari kawasan yang mundur dan kurang pendapatan untuk menyara diri di negara asal mereka. Kesihatan mereka kurang terjamin. Antara mereka menghidap AIDS, TB, penyakit kelamin dan sebagainya. Akibatnya, rakyat kita menjadi mangsa. Hubungan mereka secara seksual dengan pelacur tempatan akan mempercepatkan jangkitan AIDS di Malaysia. Parti dikategorikan sebagai warga negara asing yang berada di Malaysia tanpa dokumen perjalanan dan pas yang sah. Mereka yang tinggal melebihi tempoh pas lawatan sosial atau pas jangka panjang yang diberikan. Mereka yang didapati bersalah perlu berdepan dengan hukuman di bawah Seksyen 6-1C dan 15-1C serta akan diusir keluar setelah menjalani hukuman berkenaan. Mereka juga akan disenarai hitam dari memasuki Malaysia. Hukuman berat juga akan dikenakan terhadap mana-mana individu dan organisasi bukan kerajaan (NGO) yang didapati melindungi atau menggaji pendatang asing tanpa izin. Di bawah Seksyen 56-1D Akta Imigresen 1959/63 dan Seksyen 1555B Akta sama akan dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia. Selain denda, peserta atau organisasi berkenaan melindungi lebih daripada 5 orang parti, hukuman yang boleh dikenakan ialah penjara tidak melebihi 5 tahun dan boleh dikenakan sebatan tidak melebihi 6 kali. Sejak tahun 2019 sehingga 2021, seramai 979 orang individu telah dikenakan tindakan kerana melindungi parti. Sebagai penutup kata, jelaslah bahawa kemasukan parti ke negara kita telah memberi impak yang negatif terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Di samping itu, tindakan segelintir masyarakat di Malaysia, terutamanya para majikan yang memberi peluang pekerjaan kepada parti, telah menggugat kedudukan penduduk tempatan untuk mencari rezeki di negara sendiri. Hal ini bertepatan dengan peribahasa kera di hutan disusukan, anak di rumah kelaparan. Oleh hal yang demikian, telah menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia untuk melindungi negara daripada terus menjadi tempat pengindapan kepada parti. Selain itu, pihak kerajaan memegang peranan utama dengan menambah baik kawalan sempadan dan mengukuhkan diplomasi pertahanan negara. Hal ini sejajar dengan tanggungjawab kita untuk melindungi dan memelihara kedaulatan negara. Implikasinya, negara kita akan bergerak seiring dengan negara yang maju seperti peribahasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sekian, terima kasih. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak universiti dan saya harap saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus farmasi di USM. Sekian, terima kasih. Sebarang kemusykilan boleh hubungi saya melalui platform-platform yang dipaparkan.